Mana kita juga dah mendapat statement bahawa tak apa untuk pergi lawat asalkan jangan beribadat seperti mereka. Apa pandangan Datuk tentang perkara ni? Ya, yang pertama sekali kita kena melihat hukum asal. Kita menziarahi tempat-tempat ibadat orang-orang yang bukan Islam. Adakah ianya haram atau ianya harus atau ianya makruh? Itu kena lihat. Ya, kena lihat di situ. Keletakan hukum untuk orang yang menziarahi tempat ibadat ini melihat kepada niat si pelaku. Yang kedua, apa benda yang dia lakukan ketika berada di rumah ibadat itu. Saya saya ceramah di satu negeri di Malaysia. Sebelah masjid, sebelahnya gereja. Saya lihat orang-orang Islam dan orang bukan Islam di tempat itu cukup harmoni. Bila ceramah saya ramai, dia orang bagi parking di kawasan gereja dia orang buka. Masuk. Maka orang Islam pun masuk parking untuk dengar ceramah, nak parking kereta, parking motor dan sebagainya. Jadi tak ada timbul isu yang besar di situ. Yang kedua, saya pergi ke satu negeri pula. Penganjurnya orang Kristian. DO dia pun orang Kristian. Ketua polis dia pun orang Kristian. Ahli parlimen dia pun ahli Kristian. Dan mereka menganjurkan ceramah agama. Saya tanya pada ahli parlimen tadi, kenapa Tan Sri buat ceramah ni? Sebab dia kata, saudara dia pun Islam. Adik-beradik dia pun Islam. Dan ketika saya sedang buat ceramah tu, ramai tu, sebelah sana tu dia orang buat nyanyi macam opera. Diarahkan supaya stop. Sekarang kami buat ceramah. Jadi mungkin masyarakat kita di Semenanjung kena belajar tentang toleransi beragama di Sabah dan di Sarawak. Sebab di sana ceramah saya, waktu di Sabah, di Sarawak, orang Kristian datang. Orang yang tidak Islam datang. Dan mereka duduk dalam satu rumah, mereka duduk dalam satu komuniti yang boleh menghormati di antara satu sama lain. Dan sebab itu saya katakan tadi, sebab apa you pergi ke rumah ibadat dia? Adakah untuk awak semayang? Adakah untuk awak beribadat seperti mereka? Kalau begitu, sudah pastinya adalah haram. Adakah awak dibawa melawat itu untuk diberikan dakwah tentang agama lain kepada orang Islam? Tunjukkan ini. Kalau yang tu sudah pasti dilarang. Baik awak pergi masjid pun awak tak buat sambil lawatan, sambil belajar ke masjid. Tongkat mimbar pun tak tahu, mihrab tak tahu. Mazhab pun dia tak tahu. Air banyak kolah mana. Pergi belajar dulu. 2 kolah air tu berapa banyak dia? Ada yang tak pernah dengar pun 2 kolah. Dia ambil air dia baik. Dia tak pernah dengar pun 2 kolah. Pergi belajar bab masjid. Selesaikan masalah agama kau sendiri, barulah kau ambil agama hai umar. Lakum dinukum waliyadin. Kadang-kadang agama awak sendiri, awak tak tahu apa fungsi mimbar. Berapa anak tangga yang perlu ada di sebuah mimbar. Nabi Muhammad punya anak tangga mimbar ada berapa? Kita tak nak ambil tahu. Misalnya satu saf di masjid kita, berapa puluh orang. Kita ambil tahu. Kita ambil tahu keluasan kort badminton tu berapa. Panjang dia, membuka lebar dia berapa. Tapi sah awak di masjid, satu sah boleh muat berapa orang. Kan? Subuh berapa orang yang datang sembahyang di situ. Jadi, lebih baik kita mengenali agama kita terlebih dahulu. Cintai agama kita. Ada yang tak faham pun tongkat. Tongkat khutbah, waktu khutbah nak pegang belah mana? Belah kiri kanan, belah kiri tangan atau kanan tangan. Ataupun letak di kepala. Macam tu, baju khutbah. Baik kau belajar satu-satu benda kan. Ada orang yang masuk dalam masjid, dia tak tahu pun apa tulisan yang dekat dalam masjid tu. Berpusing, berkona, berpusing apa benda ni. Jadi, saya rasa kalau kita mengenali agama kita, rumah ibadat kita, nama dia masjid. Nama khas untuk dia, masjid. Apa makna masjid? Berasal daripada kata bahasa Arab apa dia? Daripada masjid tu daripada apa? Dia boleh jadi masjid, dia boleh jadi yasjudun, dia boleh jadi sajidin. Baik kita mengenali agama kita, dapat pahala. Tetapi, kenapa awak pergi rumah ibadat? Sebab saya banjir, kawasan saya banjir.
Jadi penempatan masa banjir semua letak dekat rumah ibadat lain. Yang tu harus. Tak ada masalah. Rumah yang tak banjirnya tempat ibadat dia orang je sebab atas-atas bukit. Kita berkata, makcik, mari kita duduk sana. Tak nak, sana bukan tempat sana. Makcik pun duduk di bawah. Akhirnya datang mayat orang ambil je, tuan-tuan. Maka pada masa itu, selamatkanlah diri. Untuk awak duduk di situ, tak apa. Tak jadi masalah. Ataupun untuk awak bagi ziarah orang sakit yang kebetulan ada dekat rumah ibadat orang lain. Ya, kita bagi ziarah dia sakit dan sebagainya. Tak apa. Tetapi yang dilarang itu ialah engkau pergi di sana untuk tengok orang beribadat, untuk mereka beribadat. Engkau tengok cara mereka ibadat. Engkau belajar cara mereka. Belajar cara ibadat mereka. Yang itulah yang perlu dielakkan. Sebab itu, nak menziarahi rumah ibadat orang lain, ada peraturan, ada adab dan sebagainya. Okey, wallahualam. Okey, terima kasih.